Ya, Atika, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS akan membuat siasatan terperinci mengenai kehadiran kumpulan Wali Tujuh yang didakwa mengamalkan ajaran sesat. Hasil siasatan akan dibawa ke Pejabat Mufti Negeri untuk mendapatkan pandangan hukum berhubung ajaran tersebut. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif turut meminta kerjasama masyarakat agar melaporkan segera kepada JAHINS sekiranya mempunyai maklumat berkaitan kegiatan seumpama itu. Nasihat saya, apa-apa ajaran yang dibawa di negeri ini mesti merujuk kepada Mufti Negeri Sabah. Kedua, kalau kita di daerah rujuk kepada JAHINS, rujuk kepada guru-guru agama kita yang bertauliah, dan sekiranya kita ragu-ragu dan memang kita mempunyai rujukan-rujukan yang sebenar seperti mana yang disebutkan Mufti tadi berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengulas kemunculan kumpulan Wali Tujuh di pantai timur Sabah. Baru-baru ini, 3 pengikut Wali Tujuh yang disyaki membawa ajaran batin dan kebal ditahan Eastern Sabah Security Command (ESCOM) dalam serbuan di sebuah rumah pekerja di ladang Bukit Keram, Kinabatangan. Ketiga-tiga individu itu disiasat lanjut oleh pihak Ibu Pejabat Polis Daerah Kinabatangan kerana disyaki terlibat dengan kegiatan ajaran meragukan. Setakat ini, kumpulan tersebut mempunyai seramai 20 pengikut terdiri daripada warga asing yang merupakan pekerja ladang di sekitar Lahad Datu dan Kinabatangan. Susulan dakwaan lebih 10 lelaki berpakaian celoreng dan bersenjata menyusup masuk ke Lahad Datu melalui perairan Tambisan. Kru berita RTM kini berada di Kampung Long Patau Tambisan bagi meninjau situasinya. Butiran lanjut kita terus bersama Tamrin Jamil. Silakan Tamrin. Terima kasih rakan tugas di studio. Saudara, ketika saya berada di Kampung Long Patau Tambisan Lahad Datu yang terletak kira-kira 150 km daripada bandar Lahad Datu, dan untuk memberikan gambaran situasi terkini keadaan kampung dan juga penduduk khususnya di kawasan Tambisan ini mengenai isu berita yang viral sejak semalam mengenai dengan kemasukan sekumpulan lelaki yang berpakaian celoreng dan juga bersenjata masuk ke kawasan ini. Untuk itu kita bersama dengan Ketua Kampung Tambisan Darat, iaitu yang berbahagia Tuan Musbah Ahmad Said yang berada di Kampung Patau ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, mungkin situasi terkini keadaan kampung ataupun penduduk bila viral mengenai dengan kemasukan sekumpulan lelaki yang bersenjata dan juga berpakaian celoreng sejak minggu lepas. Bagaimana keadaan situasi keadaan di kampung ketika ini? Untuk makluman pihak RTM, saya sebagai Ketua Kampung Tambisan Darat, artinya perkara ini kami dapat viral juga lah daripada rakan-rakan, tetapi memandangkan kejadian tersebut kami pun tidak tahu menahu, cuma kabar angin saja, tetapi keadaan masyarakat di bawah jagaan saya, khasnya Kampung Tambisan Darat dalam keadaan aman damai. Artinya daripada segi keselamatan kita ada pihak ESCOM, ada tentera, pos kita di bahagian pantai dan juga di bahagian pulau ada anggota marin yang sentiasa berjaga untuk keselamatan masyarakat kampung. Ya, terima kasih Tuan. Ya. Saudara, kita tadi bersama dengan Ketua Kampung Tambisan Darat yang berbahagia Tuan Musbah Muhammad Said yang memberikan gambaran situasi terkini khususnya di Kampung Long Patau yang dikabarkan sekumpulan lelaki masuk ke kawasan ini sejak minggu lepas ya, dengan berpakaian celoreng dan juga menggunakan senjata. Jadi itu yang dapat kita kongsikan keadaan semasa situasi terkini Kampung Long Patau Tambisan Lahad Datu untuk berita RTM. Kita kembali ke studio. Tamrin, terima kasih dengan laporannya. Baik, kita beralih ke berita seterusnya. 23,578 kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun di Sabah sudah mendaftarkan diri bagi menerima vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kanak-kanak PIC Kids. Pemberian vaksin bagi kumpulan pertama telah bermula semalam di 5 hospital pakar dan akan diperluas ke hospital dan klinik seluruh negeri hari ini. Sementara itu, di Kota Kinabalu, seramai 60,000 kanak-kanak disasarkan menerima vaksin. Pemberian vaksin kepada kanak-kanak ini adalah kepada mereka yang berumur 5 hingga 11 tahun. Dan keutamaan diberikan kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah komorbid dan juga masalah-masalah
kesihatan yang lain dan ianya diberikan di hospital-hospital yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah pula, kira-kira 300 vaksin disediakan bagi tujuan itu. Kepada semua ibu bapa dan kamu digalakkan untuk membawa anak kamu ke Hospital Wanita Kanak-Kanak Sabah untuk memberi vaksinasi pada golongan kanak-kanak di bawah 12 tahun daripada 5 hingga 12 tahun lah di hospital kami daripada 8 hingga 5 petang setiap hari dari Isnin hingga Jumaat. Di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah bertempat di PPNR Aras 7. Bagi ibu bapa, kesedaran mengenai pentingnya imuniti kepada kanak-kanak membuatkan mereka yakin untuk membenarkan anak-anak menerima vaksin. Sebab hari ini dia punya temu janji lah. Lepas tu kami bawa dia ni sebab tinggal anak yang last ni lah yang belum vaksin lagi. Jadi sebab sekarang ni kan banyak kes kan, jadi kami untuk mengelakkan penyakit COVID, jadi kami bagi vaksin dia. Saya rasa sangat penting untuk involve itu budak untuk vaccination sebab kita tahu juga dewasa kita sudah bagi jarum lebih daripada 90%. So janganlah bagi anak kita tertinggalkan. Saya bawa anak saya hari ini untuk memberi perlindungan untuk mereka sebab keadaan COVID sekarang kan. Jadi saya ingin mereka mendapat perlindungan diri daripada COVID ini. Sakit tak kena jarum? Tidak. Jadi lepas kena vaksin terus apalah rasa dia? Saya pergi keke. Takut tak kena jarum tadi? Tidak. Kenapa tidak takut? Sebab tidak sakit. Selain Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, 4 lagi hospital pakar di Sabah menyediakan vaksin untuk kanak-kanak iaitu Hospital Duchess of Kent Sandakan, Hospital Keningau, Hospital Lahad Datu dan Hospital Tawau. PIC Kids di Sabah turut dibuat melalui walk-in, PPV awam, off-site PPV, aktiviti jangkauan luar ke kawasan pedalaman dan mengikut sekolah dalam daerah. Kelalaian masyarakat terhadap pematuhan prosedur operasi standard tidak dinafikan antara punca peningkatan kes secara mendadak di Sandakan. Berdasarkan statistik minggu ini, kes positif COVID-19 di Sandakan menunjukkan peningkatan 58% berbanding minggu lepas. Menurut Pegawai Kesihatan Kawasan Sandakan, Dr. Johari Awang Besar, kebanyakan kes baharu adalah daripada individu bergejala melibatkan golongan berumur 11 hingga 50 tahun yang menyumbang sehingga hampir 80% kes harian. Sehubungan itu, masyarakat di Sandakan digesa terus mematuhi SOP yang ditetapkan bagi mencegah penularan jangkitan COVID-19 yang lebih parah di daerah ini. Cara nak putuskan rantaian adalah kita kena follow SOP betul-betul. Keluar rumah kalau perlu. Tempat sesak, elakkan. Kalau pergi pun hati-hati. Cuci tangan selalu. Pakai mask, jangan buka kecuali makan. Kalau kita pergi makan, pilihlah tempat yang terbuka supaya kita risiko dia kurang. Selepas kita lakukan aktiviti kita dengan pematuhan penjarakan pakai mask, tangan sentiasa kena cuci. Beliau berkata demikian dalam temu bual khas bersama RTM di Sandakan. Dalam pada itu, Dr. Johari berkata pihaknya bersama agensi terlibat akan meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan serta hebahan dan promosi kesedaran berkaitan pematuhan SOP dalam kalangan masyarakat. Pasukan penyiasatan juga akan ditambah bagi melakukan siasatan dengan lebih rapi selain pemeriksaan kesihatan di pusat penilaian COVID kepada pesakit yang dibenarkan menjalani kuarantin di rumah. Sementara itu, Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Risiko Rendah PKRC di Dewan Kompleks Sukan turut dibuka semula sebagai persediaan awal Hospital Duchess of Kent Sandakan menampung kes individu positif yang semakin meningkat sekaligus mengelak masalah kekurangan katil. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah bayu. Saudara terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam berita wilayah. Untuk berita seterusnya kita kembali bersama Atika di Angkasa Puri. Silakan.